sempena ulang tahun pertama Perang Taufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023. Hari ini 7 Oktober 2024. Maka genap setahun lah telah berlangsungnya Perang Al-Aqsa. Dah ada beg. Okey, so boleh sebut lah di beg. Beg link di bio Okey, dari kita tunggu seorang lagi lah. Seorang lagi kita nak letak satu lagi gambar e-book yang kami akan bincangkan juga pada malam ini. InsyaAllah untuk sama-sama kita terokalah satu bentuk kaedah baru berfikir lah dalam melihat isu di Palestin ini, isu di negeri B ni. Lupa lah, di TikTok ni kita ada beberapa sensitif lah yang kita tak boleh nak mention banyak kali, takut kena ada isu technical ban dan sebagainya. Maka kami akan gunalah simbol-simbol ataupun kod-name yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang ada di live bersama kami pada malam ini boleh faham lah. Contoh kalau macam konflik di GAZA ni, kita akan sebut sebagai wilayah G lah. Ataupun kalau pejuang HMS ni mungkin kita akan sebut Hamim Sin ke ataupun HMS ke. Dan mungkin nama-nama pimpinan yang agak sensitif ni mungkin kita tak boleh sebut lah. Tapi ala kulli hal InsyaAllah kita masih ni lah, kita bagi ruang sikit, mungkin dalam 3 ke 4 minit lagi untuk lebih ramai bersama dengan kita pada malam ini di live. Mungkin saudara Irfan boleh share juga, minta share link live pada malam ini di semua channel yang kita ada lah, insyaAllah. Dan mungkin boleh bagi pada Ustaz Nu'man sekali kot link live pada malam ni. Boleh sebagai entitas sebagai family. Okey, InsyaAllah kita masih menunggu. Mungkin ada lagi yang berminat untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini live, sesi live pada malam ini. Share dalam grup. Untuk minta bagi pada Ustaz Oman juga. Nak link Link live ha. Jadi Assalamualaikum, selamat datang diucapkan kepada siapa yang baru bersama dengan kami pada live ini. InsyaAllah kita akan mula sebentar saja lagi, tak lama lagi insyaAllah. Kita masih lagi menantilah supaya lebih ramai dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Itulah, dan kita bukalah ruang juga untuk pertanyaan ataupun mungkin ada kemusykilan yang kita boleh kemukakan di ruangan komen kepada hadirin yang ada pada malam ini. Dan mungkin ada pandangan yang berbeza yang mungkin kita boleh sama-sama bincangkan. Kita terbuka untuk perbincangan pada malam ini, tidak ada masalah. Jadi sebelum kita bermula, insyaAllah panel bersama saya pada malam ini adalah saya perkenalkan sedikit, adalah Ustaz Nu'man Mazlan. Beliau merupakan CEO Dunia Palestin lah, sebuah channel Telegram yang kalau tuan-tuan ada ikuti dalam perkembangan Palestin ni agak terkenal lah. Kalau saya tengok subscriber lebih daripada 120,000 jauh beza lah dengan saya punya subscriber. Okay, cuba. Okay. Jadi mungkin kita mula sekarang kot, insyaAllah. Tanpa masa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara okey ke? Oh, ada komen cahaya kurang Allah. Lighting mungkin tak berapa, tak sempat setting lagi. Tapi insyaAllah nampaklah muka. Kalau tak nampak muka pun dengar suara lah. Jadi Ustaz Nu'man, mungkin boleh perkenalkan diri dulu ke? Dengan lebih lanjut saya perkenalkan nama dan referensinya. Mungkin Ustaz Nu'man boleh tambah sikit perkenalan diri Jeput lah.
sambil-sambil test suara lah. Ya, boleh. Dengar suara. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ekor. Okey, tak ada. Saya dengar clear, cuma wadung kau punya echo Orang lain dengar ekor. Orang lain dengar echo Oh, mungkin seorang lagi kena ni kot, off mic kot. Okey, cuba cakap. Ada lagi echo Sekejap, seorang lagi dah kena share gambar ibu kita pada malam ni. Minta maaf lah, sebenarnya kami daripada pagi tadi cuba nak guna kotak yang sama besar tu, tapi ada isu sikit sebab dia kena ada beberapa syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi lah sebelum kita boleh dapat guna features tu. Jadi terpaksa guna features yang ni je. So minta maaf lah pada Ustaz Rahman, gambar kecil sikit. Kami dah cuba dah daripada pagi tadi tapi tak berjaya sebab ada beberapa isu lah. Rupanya ada beberapa perkara yang kita kena faham jugalah tadi ke TikTok ni. Jadi tanpa mengasa lagi, saya serah kepada Ustaz Rahman lah. Iko dah tak dengar Ada lagi Iko Cuba try mic. Mic yang tu tutup lah. Dah patut dah. Cuba sekali lagi Ustaz Rahman. Tak boleh cuba ni punya mic. Oh, okey. Sekejap, saya tutup mic Mic kat bawah. Bawah ni. Sekejap ada isu. Okay, bismillah. Dah tak ada kan ekor dia. Aku punca tu, mic tu punca. Tak tahu kenapa kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Noman Razlan sebagai pengurus dan salah seorang penyelidik dalam dunia Palestin. Jadi dunia Palestin ni merupakan kita boleh kata sebuah agensi media dan juga menjalankan kajian khusus berkaitan dengan isu Palestin. InsyaAllah malam ni kita akan bersama-sama lah bersama dengan Iris Institute. Kita bekerjasama untuk membincangkan tentang apa yang dah berlaku dalam tempoh setahun Taufan Al-Aqsa ni, dan juga benda yang lebih penting adalah apakah way forward, apakah benda ke hadapan, dan benda tu sebenarnya telah pun dirangka dan ditulis oleh Iris dalam e-book terbaru dia. InsyaAllah kita akan bincangkan sama-sama. Jadi mungkin sebagai intro tu dulu kan, mungkin serunya kita tu tengok dulu saudara Fahmi kita nak cakap apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi kepada Ustaz Rahman. Okay, dengar ke? Kita malah dia kena selang-seli pula cakap tak boleh dua-dua open mic. Jadi kurang rancak sikit lah. Kalau dua-dua boleh masuk perbincangan sekali tu sedap lagi lah. Tapi itulah macam yang kita sedang perhatikan pada hari ni lah. Kalau kita lihat dunia sedang membincangkan kan situasi perang yang telah berlaku setahun yang lepas, dan kita hari ini telah genap setahun lah kita bersama-sama dengan hilang pula saya genap setahun kita memperhatikan dan juga kita melihat perkembangan apa yang berlaku di dalam perang Taufan Al-Aqsa itulah, dan kita lihat hari ini kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku pada satu tahun yang lepas adalah telah berlaku satu perubahan yang agak besar dan juga kalau kita nak bandingkan dengan apa yang berlaku
dunia terkejut apabila kita melihat pada 7 Oktober 2023 tentera H telah melakukan satu serangan ofensif ke atas bumi P yang dijajah lah, yang telah menyaksikan dikatakan 1,200 rakyat dan juga tentera Bintang Daud telah mati dan telah berjaya menahan lebih daripada 200 tahanan dan dibawa masuk ke Gaza, dibawa masuk ke wilayah Gaza lah. Jadi kalau kita lihat, tak pernah ramai yang tidak menjangka kan bahawa apa yang berlaku pada tahun yang lepas akan berlangsung sampai ke hari ini. Kalau kita lihat dalam rekod 2008 sampailah sekarang, iaitu lebih kurang lebih kurang 16 tahun. Siri-siri perang yang berlaku di antara bumi Gaza dan juga negara Bintang Daud ni paling lama akan berlaku 3 ke 4 bulan saja, ataupun kalau kita lihat secara umumnya akan berlaku mungkin 2-3 bulan kan. Tetapi ini di luar norma yang berlaku, yang memperlihatkan telah berlakunya perang hampir setahun, dan kita jangka tak akan berhenti dalam masa yang sependek lah. Saudara Nokman hilang sekejap saya try invite semula. Mungkin internet ada problem sikit kan. Tapi jelah sementara menunggu dunia bersih masuk semula. Jadi kalau kita lihat perkembangan yang berlaku ni, banyak pengajaran sebenarnya yang kita boleh sama-sama membincangkan dan juga sama-sama kita melihat apa yang berlaku perkembangan sehingga ke hari ini. Dan antaranya kita lihat satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh tentera HMS ini adalah satu bentuk yang di luar kebiasaan. Kalau kita lihat banyak perang yang berlaku sebelum-sebelum ini, dia banyak dikatakan reaktif ataupun untuk membalas serangan yang dibuat oleh negara Bintang Daud terhadap mereka. Contohnya dalam perang tahun 2014 apabila komander utama mereka Al-Jabari contohnya telah syahid, dan bila syahid telah menyebabkan berlakunya perang selama lebih kurang 40 hari. Dan kalau kita lihat perang kali ini adalah satu bentuk yang dibuat secara teratur yang menyebabkan kejayaan besar lah. Kalau kita lihat kadar kematian dalam kalangan tentera Bintang Daud pun agak tinggi kan, dan ramai tebusan yang berjaya dibawa masuk ke wilayah G yang menyebabkan akhirnya memuncak kemarahan, dan kita lihatlah apa yang berlaku di wilayah G pada hari ini. Dan kita lihat juga apa yang membezakan perang yang berlaku pada kali ini adalah kita masih menunggu saudara Ustaz Noman untuk masuk. Oh, ada ni request semula, ada isu blackout. Tak boleh buat apa isu blackout ni. Mungkin satu bentuk hijack. Kita masih menunggulah untuk Ustaz Umar masuk semula ke dalam live kita pada malam ini. Tapi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, konflik yang berlaku ini telah escalate ataupun telah berubah skalanya, bukan sekadar di sempadan bumi P saja kan, tetapi hari ini kita lihat telah sampai ke Lebanon dan sampai ke Yaman, dan hatta hari ini ura-ura akan sampai kepada di Tehran dan juga di bumi Iran. Jadi kita melihat ada perbezaan yang berlaku ataupun perbezaan suasana yang berlangsung dalam perang kali ini. Dan kita sebenarnya banyak pelajaran yang kita boleh lihat. Contohnya satu perkara yang tidak pernah berlaku lagi di bumi Eropah, dan contohnya di Amerika Syarikat sendiri khususnya, jutaan rakyat turun ke jalanan bagi menyatakan kemarahan mereka terhadap insiden yang berlaku di bumi G dan juga mereka mengecam,
Oh, Ustaz Omar minta add dia balik. Sekejap saya cuba add. Okey dah. Sekejap. Kita tunggu Ustaz Omar masuk Okey. Okey. Selamat kembali Ustaz Omar. Membiarkan saya bersorang di sini. Okey, jadi yalah, saya dah cerita tentang apa yang berlaku dari sudut escalation of war ataupun besarnya skala perang pada kali ini berbanding dengan siri perang sebelum ni. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh recap ataupun yang mungkin Ustaz Omar boleh recap pengajaran dan pelajaran yang sebenarnya berbeza lah, yang kita boleh sama-sama ingati dan juga sama-sama kita muhasabah. Mungkin silakan. Okay, pertamanya minta maaf tadi terkeluar kejap sebab tiba-tiba hujan lebat, lepas tu guruh, lepas tu blackout, hilang sekali dengan wifi, semua hilang. So ni dah sambung balik lah kan, alhamdulillah. Jadi hari ni kita berada di tarikh yang sama, iaitu pada 7 Oktober setelah setahun yang berlalu. Kalau kita nak recap, nak cerita by event, terlalu banyak benda lah kan. Maksudnya terlalu banyak benda dalam tempoh setahun ni, macam-macam yang berlaku. Cuma saya nak simpulkan setahun Taufan Al-Aqsa ni kepada dua bahagian lah. Yang pertama adalah keteguhan G itu sendiri. Jadi kita terpaksa sensor sikit beberapa perkataan, saya harap semua boleh faham lah. Saya sebut G itu merujuk kepada GAZA. Yang kedua adalah kegagalan Z kan, merujuk kepada entiti haram tu lah. Baik, pertama bila kita sebut pasal keteguhan G ni, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil sumud kan, atau bahasa Inggeris kita sebut resilient, keteguhan, daya tahan. Ni pun saya bahagikan kepada dua lagi. Keteguhan G ni saya bahagikan kepada dua. Pertama adalah pada para pejuang dia, yang kedua kepada rakyat dia. Dan kita lihat mereka telah menunjukkan satu tahap keteguhan yang luar biasa dan cukup mantap dan cukup hebat, sama ada daripada dua belah pihak kan, daripada pihak pejuang dan juga pihak rakyat. Dari sudut rakyat kita boleh lihat hari ini, kita pun tahu, saya yakin tuan-tuan semua yang follow live ni adalah orang yang mengikuti berita setiap hari kan. Jumlah yang terkorban sehingga hari ini dah mencecah hampir 42,000. Itu pun yang official, yang tak official saya yakin lebih banyak, mungkin 20,000 lagi. Dan juga jumlah yang cedera dah mencecah hampir 100k. Dan kita lihat bagaimana Gaza tu sendiri sekarang ni dikepung sepenuhnya. Maksudnya semua sempadan daripada utara sampai ke selatan sepenuhnya dikawal oleh tentera Z, dengan satu-satunya pintu antara G dan juga Mesir pun telah dimusnahkan, telah dikawal sepenuhnya. Dan pada masa yang sama mereka telah memotong G itu kepada dua. Di bahagian tengah tu, kalau tuan-tuan ada pernah ada ikuti ataupun ada baca, dipanggil satu koridor, nama dia koridor Netzarim. Itu menjadi suatu garisan pemisahan ataupun pemotongan. Jadi sekarang ni di utara G dan di selatan G mereka tak boleh nak turun ke bawah dan naik ke atas. Dia telah dipotong oleh satu tu. Dan dalam keadaan yang begini, maksudnya kita boleh lihat majoriti. Saya sebut majoriti ni sebab kalau kita nak ambil kisah-kisah terpencil tentang penduduk G yang mungkin rasa lemah ataupun menunjukkan kelemahan, pastinya ada sebab mereka manusia. Maksudnya mereka manusia yang diuji dengan satu ujian cukup berat, setahun dalam keadaan genocide, setahun dalam keadaan tiada makanan. Pastinya ada yang tengah tertekan, pastinya ada yang tengah dalam kelemahan, ada juga sebahagian kecil yang keluar ke Mesir. Tapi secara as a whole, secara keseluruhan, maksudnya kalau kita menilai mereka sebagai satu sekumpulan rakyat penduduk G, kita boleh lihat beratus-ratus ribu masih lagi teguh untuk berada kat dalam tu. Mereka pilih tak keluar, mereka pilih untuk berada dalam tu, walaupun mereka berpindah randah daripada utara pindah ke selatan, pindah ke timur, pindah ke barat, diasak ke tepi, ke zon kemanusiaan yang dipanggil Al-Mawasi tu. Itu pun dekat kawasan itu pun mereka dibawa, tapi mereka tak lari keluar. Yang saya sebut ni majoriti. Mereka berkata, tak kisahlah kami ni nak kena pindah berapa kali pun, kami akan berpindah tapi kami tak akan keluar daripada tanah kami.
ini adalah tanah kami, sampailah mereka mendapat cita-cita yang mereka impikan, iaitu saya sebut S lah yang saya rasa semua orang boleh faham. Itu dari sudut rakyat dia, kita boleh lihat sampai ke hari ini masih menunjukkan keteguhan yang cukup hebat. Saya yakin kalau konflik yang sama berlaku di negara lain, masa sebahagian besar ataupun majoriti itu dah cabut lari untuk pindah ke negara lain ataupun mencari perlindungan di mana-mana lah, maksudnya akan keluar. Bandar tu akan jadi bandar hantu, akan ditinggalkan. Tapi berbeza dengan G, kita lihat walaupun rumah tu musnah, walaupun hancur, mereka akan cari jalan untuk kembali semula untuk duduk di rumah mereka walaupun hanya tinggal rangka saja. Itu dari sudut penduduk ataupun dari sudut rakyat. Kemudian kita lihat dari sudut pejuang-pejuang dia, kita boleh lihat bagaimana setahun berlalu mereka masih lagi steady, masih lagi kuat. Sampai ke hari ini pun saya yakin tuan-tuan mungkin baru baca berita hari ini bagaimana pejuang Q di G, bagaimana mereka melancarkan M90 ke arah Tel Aviv dan telah mengena sasarannya. Yang mana kita boleh kata itulah satu simbolik menunjukkan bahawa mereka masih lagi kuat dan mereka masih lagi steady, mereka masih lagi ada kekuatan yang tidak berjaya lagi dirungkaikan oleh pihak musuh. Bagaimana mereka masih lagi mempunyai peluru berpandu jarak jauh yang besar yang telah menghentam tempat yang dianggap sebagai ibu negara oleh entiti haram Z. Jadi itu kita lihat dari sudut itulah keteguhan. Kemudian kita lihat dari sudut yang lain yang sebut kegagalan Z. Ini pun saya bahagikan kepada dua. Pertama, kegagalan di dalam G itu sendiri. Yang kedua, kegagalan mereka di peringkat antarabangsa. Baik, kegagalan di dalam G, kita boleh lihat bagaimana mereka gagal untuk mencapai sebarang objektif ketenteraan yang strategik. Walaupun setahun berlalu, walaupun dengan bantuan kewangan berbilion-bilion, walaupun berpuluh ribu tan bom dan senjata yang dibekalkan kepada mereka, tetapi mereka masih tidak berjaya melumpuhkan pelbagai kumpulan ataupun gerakan-gerakan pejuang yang berada dekat G. Kita boleh lihat sehingga hari ini mereka masih lagi bertempur dengan sengit. Pejuang-pejuang masih lagi melancarkan roket-roket, dan apa yang berjaya dicapai oleh Z hanyalah memusnahkan rumah orang awam dan juga membunuh orang awam, yang hanya menunjukkan kelemahan dan kegagalan taktikal ketenteraan mereka. Dalam keadaan mereka telah terpaksa menanggung kerugian yang berbilion-bilion, sama ada dari sudut ekonomi, dari sudut kos peperangan, dari sudut sekatan terhadap mereka yang dilakukan oleh Yaman. Itu dari sudut di dalam G ataupun di tempatan. Kemudian kita lihat dari sudut antarabangsa, kita lihat bagaimana 7 Oktober telah memusnahkan wajah Z ni di seluruh dunia, telah menghancurkan naratif mereka dan telah menunjukkan wajah mereka yang sebenar. Hari ini kita boleh kata kelompok Z ini telah dipariahkan di seluruh dunia, termasuklah di institusi yang mereka sendiri kuasai ataupun mereka kumpulan mereka sendiri asaskan sendiri, iaitu di PBB sendiri. Jadi kita lihat akhirnya PBB pun dah terpaksa main tarik tali, walaupun kita tahu tak ada satu tindakan yang signifikan dilakukan, tapi dari sudut sokongan moral ataupun daripada suara majoriti negara-negara dunia, terpaksa majoritinya mengiktiraf P dan terpaksa maksudnya menyuarakan jenayah dan kesalahan terhadap Z, termasuklah di dalam mahkamah, sama ada ICC ataupun ICJ. Benda itu masih lagi berterusan, dan kita lihat bagaimana sokongan seluruh dunia, bukan sekadar daripada dunia Islam, tapi di dunia Barat, masyarakat bebas seluruh dunia, daripada Islam dan bukan Islam, sehingga hari ini masih lagi berdemonstrasi, masih lagi menunjukkan sokongan dan masih lagi mengecam segala jenayah yang dilakukan oleh Z sama ada di G ataupun di kawasan sekitarnya yang mereka ceroboh, termasuklah di Lebanon dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat rumusan ataupun kesimpulan yang saya kata dalam tempoh setahun ni macam itulah. Maksudnya pertama, kita boleh lihat keteguhan. Kita nak kata siapa menang, sehingga hari ini tiada pihak yang menang, tiada pihak yang kalah. Tapi kita boleh lihat yang jelas adalah keteguhan di G, di peringkat pejuang dan juga rakyatnya, dan juga kegagalan yang jelas yang dihadapi oleh Z, sama ada di dalam tempatan ataupun di peringkat
kan antarabangsa. Gitulah sikit sebanyak rumusan ringkas yang kita boleh lihat dalam tempoh setahun yang berlaku. Baik, agak meluas juga rumusan yang dibuat oleh Ustaz Oman tadi, tentang, ialah saya tertarik antara poin yang beliau sebut tentang bagaimana keteguhan rakyat G ini dalam menghadapi peperangan yang berlangsung dalam tempoh yang agak panjang. Dan saya nak ulas juga, kalau kita lihat kekuatan yang datang ataupun keteguhan yang datang ni bukanlah satu perkara yang tiba-tiba ataupun coincidence berlaku, tetapi sebaliknya adalah dibina dengan satu perancangan yang cukup panjang. Kalau kita lihat bagaimana ada kajian yang telah menyebut mengapa G begitu resilient ataupun begitu bertahan dalam suasana yang berlaku dalam tempoh peperangan, menghadapi lebih dari 5 ke 6 peperangan dalam tempoh 10 tahun, adalah kerana mereka telah mendidik rakyat dengan pendidikan. Hatta dikatakan tahap literacy rate ataupun tahap membaca di wilayah G ni antara yang paling tinggi di dunia, menunjukkan betapa mereka mementingkan pendidikan. Jadi bila berlaku yang sebarang perang yang berlaku, mereka cepat-cepat kembali membina kekuatan yang ada dan berbangun dengan 10 wilayah G yang apa yang ada lah, dengan kapasiti yang ada, sehingga menyebabkan saya lihat ialah negara bintang Daud ni mati akal, bagaimana nak menghapuskan mereka secara total. Perang, mati ribu-ribu, mereka bangkit balik, bina balik apa yang ada, infra yang ada. Hatta kalau kita lihat kekuatan tentera Q daripada 2008 sehingga ke hari ini, saya rasa jauh berbeza. Dan sebenarnya kami ada ulas ini dalam e-book yang kami nak promosikan dan juga kami nak angkat pada malam ini, iaitu tentang bagaimana negara berdaulat ni sebagai satu kaedah untuk kita membebaskan wilayah P, adalah bagaimana, ialah kalau kita lihat di G ni, gerakan HMS ni telah membangunkan satu kekuatan yang saya rasa cukup lengkap. Ialah dengan kita tahu banyak limitasi mereka kan, dari sudut embargonya, dari sudut kepungan selama berbelas tahun, dikatakan penjara terbesar dunia adalah di wilayah G. Tetapi dengan kekuatan yang dengan sumber yang limitasi tu, mereka telah membangunkan teknologi ketenteraan yang bagi saya cukup luar biasa. Hatta kalau kita lihat dalam perang yang baru ini, ada laporan yang menunjukkan engineer ataupun jurutera mereka telah membangun satu sistem untuk memproses air daripada air laut kepada air yang boleh diminum, untuk mengatasi masalah tak cukup air di wilayah G ni. Hatta kalau kita lihat di perang, mereka telah berjaya mencipta inovasi-inovasi yang di luar inovasi manusia. Dan dikatakan kalau pada awal perang tu terdapat jangkaan, dikatakan tentera Q ni sebenarnya mampu bertahan daripada bermula perang sampailah ke next Ramadan, tak salah saya sampai bulan 3. Itu cerita awal yang kita dengar lah, maksudnya daripada bulan 10 sampai bulan 3, dalam tempoh 6 bulan, dengan bekalan makanan, bekalan senjata dan sebagainya. Tetapi ala kulli hal dengan takdir Allah, dengan taufik Allah SWT, sampai ke hari ini masih mampu bertahan. Hatta sampai ke hari ini, genap 1 tahun perang, mereka melancarkan roket ke Tel Aviv dan Haifa, menunjukkan satu perkara yang di luar logik manusia. Bagaimana manusia yang telah dikongkong segala sumber yang patutnya ada pada mereka, boleh menghasilkan kekuatan sedemikian. Itu satu pengejaran yang besar yang saya rasa mungkin kita boleh lihat bagaimana mereka menggunakan kuasa dengan limitasi yang ada, dengan rakyat yang kalau kita lihat kadar pengangguran tertinggi dunia kerana ditutup peluang pekerjaan dan sebagainya, kadar kemiskinan dengan rumah pun musnah dan sebagainya, hatta bekalan makanan pun disyatu. Kalau kita lihat serak di Rafah tu beratur untuk menghantar bekalan makanan, tapi telah dihalang. Itu menunjukkan sebenarnya mereka telah membangunkan, ialah di luar apabila mereka telah ditekan dan mereka mengalami pengalaman sejarah perang yang panjang, mereka telah belajar dan mereka telah menguasai, yang menyebabkan negara yang dikatakan antara paling kuat di dunia gagal untuk memusnahkan mereka. Hatta yang dikatakan genocide itu sebenarnya bagi saya mereka telah melawan. Kalau dikatakan genocide ni adalah mereka dibunuh dan tidak melawan, tapi mereka ni melawan sampai ke hari ini. Itu mungkin satu pengajaran besar yang sebenarnya kita boleh ambil dan kita boleh perhatikan untuk bacaan pada masa hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat telah terselah satu kegagalan apa yang dikatakan sebagai satu nilai ataupun sistem
barat yang sangat diagung-agungkan daripada dahulu sampai ke hari ini, iaitu tentang human rights, tentang kemanusiaan, tentang demokrasi, tentang hak sama rata dan sebagainya, yang sering diangkat-angkat, yang dah sering dilaung-laung. Hatta kalau kita lihat beberapa tahun lepas dalam isu perang di Rusia dan Ukraine, ini telah diangkat menjadi satu tema perbincangan yang seolah satu dunia menyokong dan mengecam tindakan Rusia menyerang ke Ukraine. Tetapi apabila kita lihat perang di Gaza, perang di wilayah G, seolah-olah dunia yang sama itu menolak semula, mengatakan negara bintang daun ini ada hak untuk membela diri, mereka sebenarnya telah menghapuskan pengganas. Hatta di Lebanon pun digunakan alasan yang sama. Telah menunjukkan satu kejelekan, nilai yang telah pun runtuh bagi saya lah, satu perkara yang telah tersalah. Dan kita lihat di barat sendiri, yang menentang itu bukan sekadar orang Islam ataupun kelompok Muslim Arab saja, tetapi yang turun ke jalanan membantah tindakan rejim-rejim mereka juga adalah daripada kalangan orang bukan Islam, menunjukkan bahawa mereka sendiri telah menolak sistem yang sebenarnya telah korup dan juga telah runtuh ini. Mungkin itu Ustaz Umar boleh tambah juga dari sudut sebenarnya apa sebenarnya kesan dan juga implikasi perang yang berlaku setahun ini kepada dunia Timur Tengah dan juga umat Islam secara keseluruhannya lah. Silakan. Baik, kalau kita nak lihat pada kesan, kita lihat 7 Oktober yang lalu ataupun maksudnya setahun yang lepas telah memberi kesan yang cukup besar kepada dunia, sehinggalah hari ini maksudnya kesan tersebut masih lagi kekal. Pertamanya adalah bagaimana kita melihat 7 Oktober ini telah membuka mata dunia semula tentang kedalaman konflik yang sebenarnya berlaku. Bukan sekadar di Palestin, sebenarnya di seluruh dunia. Di Palestin kita lihat berlakulah pertempuran terutamanya di G dan juga di kawasan sekitarnya, termasuklah di Tebing Barat dan juga di Lebanon dan sebagainya. Cuma yang lebih besar daripada itu, bila berlakunya 7 Oktober tu, akhirnya kita dapat melihat bahawa selama ni kita hidup dekat dunia ni dikontrol oleh sistem yang membuatkan kita ni tak bebas, ataupun istilah lainnya tak berdaulat untuk melakukan tindakan sendiri. Benda tu secara jelas kita lihat bagaimana selepas berlalunya setahun, kita masih tidak dapat menyelamatkan G. Kenapa benda ni berlaku? Sebenarnya sangat tak logik. Untuk kita tidak menyelamatkan G dalam keadaan ribuan bukti jenayah yang telah terbentang, sama ada di peringkat dunia dan juga pelbagai pihak lah. Benda ni semua adalah, pertamanya saya lihat ini terjadi kerana pertamanya berlakunya ketidakseimbangan kuasa di dalam konflik yang sedang berlaku ni sendiri. Kita melihat pertempuran ni ataupun peperangan ni seolah G lawan dengan Z, ataupun Q HMS lawan dengan Z dan sewaktu dengannya lah. Tetapi kita boleh faham sebenarnya rakyat P tu, mereka berhadapan dengan Z ni, dia bukan berhadapan dengan Z seorang-seorang, tetapi sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan, kita boleh kata sebagai world order tu sendiri ataupun sistem dunia tu sendiri. Mengapa saya katakan begitu? Kita lihat balik dari sudut perkiraan. Kita lihat dari sudut perkiraan bahawa ini adalah sebuah penukuran, ada dua pihak. Siapakah di belakang kedua-dua pihak? Siapakah di belakang P itu kita bincang kemudian. Kita lihat dulu siapakah di belakang Z. Dalam keadaan Z tu sendiri, kalau kita nak lihat one on one pun P dengan Z ni dah tak seimbang dah. P ni hanyalah sebuah kawasan kecil yang tak ada kedaulatan, hanya ada autonomi kecil dengan sumber yang sangat terhad, sangat tersekat. Z ini walaupun ialah kita tidak mengiktiraf dia, tapi maksudnya dari sudut dia punya rupa bentuk tu adalah seperti mana sebuah negara yang berdaulat lah pada dunia kita hari ini dengan segala kemampuan yang dia ada. Dalam keadaan macam tu pun maksudnya di belakang mereka ada segala bantuan daripada semua yang kita katakan kalau dalam isu antarabangsa ni, bantuan dari segala pemain-pemain di peringkat negara maupun pemain di peringkat yang bersifat bukan negara, state dan non-state actor. Dari sudut state actor ataupun pemain negara, kita boleh lihat negara-negara besar semua di belakang mereka, terutamanya AS dan juga negara-negara Eropah yang telah membekalkan beribu-ribu tan senjata dan bom sepanjang tempoh setahun ni dan memberikan bantuan kewangan berbilion-bilion
Jadi benda tu dah cukup sangat berat sebelah. Dan juga dicampur dengan bantuan dari sudut bantuan oleh institusi-institusi yang bukan negara. Maksudnya lobby-lobby ZEC di seluruh dunia yang memberikan tekanan politik supaya negara-negara ni terus menyokong, dan bantuan kewangan daripada syarikat-syarikat gergasi seluruh dunia, dana-dana, dan juga bantuan teknologi, bantuan segala-segala benda lah, yang dalam bentuk syarikat-syarikat gergasi dan juga institusi-institusi lain. Jadi mereka dengan segala resource, dengan segala sumber yang begitu banyak ini, menghadapi ataupun melawan rakyat P, yang kalau kita lihat balik, siapakah yang berada di belakang P? Tuan-tuan, kita lihat, kalau saya boleh buat layer lah kan, layer yang paling simple ataupun paling mudah. Okay. Isu P ni sepatutnya jadi isu kita semua. Kita bahagi kepada dua layer. Layer pertama adalah layer yang paling dekat itu negara-negara jiran ataupun negara Arab. Layer negara jiran, kemudian layer international, maksudnya layer negara Islam secara keseluruhannya. Di layer pertama pun kita lihat mereka dah tak dapat bantuan. Maksudnya berapa sangatlah negara-negara Arab yang berada berdekatan ni yang memberi sokongan, sama ada langsung ataupun tak langsung. Kita lihat mungkin yang bagi bantuan secara tak langsung, mungkinlah seperti Qatar, mungkinlah seperti Turki dan sebagainya yang beri sokongan, maksudnya dari sudut tu. Tapi yang memberi bantuan secara langsung, bila saya sebut langsung ni maksudnya dari sudut ketenteraan, sehingga hari ini tiada kerajaan rasmi yang berani memberi bantuan dari sudut ketenteraan. Yang menyerang itu hanyalah gerakan-gerakan ataupun kumpulan-kumpulan yang bukan di peringkat negara. Kalau kita lihat gerakan HZ di Lebanon, yang pimpinannya ramai yang baru terkorban baru-baru ini. Jadi mereka itu bukanlah negara, mereka itu adalah gerakan pejuang tersendiri. Walaupun isu Syiah tu isu lain lah kita nak bincangkan. Di Yaman pun sama juga, maksudnya yang menyerang itu bukanlah sebenarnya kerajaan yang rasmi. Ada juga serangan-serangan drone daripada Iraq dan juga daripada tempat lain pun bukanlah serangan yang rasmi. Jadi kita lihat layer pertama pun kita dah tak ada support kat situ. Kemudian kita pergi layer yang lagi besar, iaitu layer dunia Islam keseluruhan. Kita lihat memang ramai yang simpati, ramai yang menyokong. Tetapi adakah sokongan itu diterjemahkan kepada suatu tindakan yang realiti ataupun tindakan yang jelas? Tindakan yang jelas adalah tekanan yang jelas, sama ada dari sudut ketenteraan, ekonomi ataupun diplomatik, yang boleh mengundurkan ZEC itu sendiri. Tapi kita lihat benda itu masih belum mencapai tahap tu. Kita hanya masih memberi bantuan dalam lingkungan kecil, maksudnya dalam lingkungan terhad kepada kemanusiaan semata-mata. Saya tidak katakan itu salah, benda itu juga penting, tapi bantuan dari sudut kemanusiaan ini adalah gerak kerja NGO saja. Gerak kerja yang boleh diselesaikan patutnya di peringkat NGO. Mereka yang mempunyai autoriti yang lebih tinggi perlu menggunakan kedudukan dan kuasa mereka untuk menekan dengan lebih. Sebab tu sebenarnya kita bincang ataupun buku yang dibawakan Iris ni, tema dia pasal negara berdaulat. Dekat situ dia sangat berkaitan dengan solusi apa yang kita nak bincangkan ni. Akhirnya apa masalah yang saya sebutkan tadi tu, dia ada jawapan dia pada e-book ataupun e-book yang tengah kita baru lancarkan ni. Akhirnya kenapa kita tak boleh bertindak? Benda itu dia akan kembali semula kepada kekuatan dan kedaulatan setiap negara tu masing-masing. Jadi begitulah kesan dia. Kita lihat bagaimana dunia dalam keadaan yang huru-hara. Sebenarnya huru-hara saya sebut kat sini adalah huru-hara kita tak dapat untuk mempraktikkan kedaulatan kita. Bagaimana kita lihat maksudnya hari ini ada satu penjenayah yang boleh membunuh orang sesuka hati, tapi dia boleh berjalan bebas dan juga berbangga dengan dia. Itu masalah besar. Masalah besar, dan seolah-olah tak ada siapa boleh nak mendiamkan benda tu. Begitulah kita lihat, maksudnya kita perlu melihat balik dari sudut keseimbangan kuasa ni. Macam mana untuk menyelesaikan isu di Palestin ni, dia bukan isu semata-mata HMS ataupun isu Q dan rakan-rakannya semata-mata, tapi dia untuk kita menyelesaikan perkiraan keseimbangan kuasa ni. Kalau di pihak sana dia ada bermacam-macam tadi yang saya sebutkan,
macam mana kita nak menarik di belakang P ni mempunyai perkiraan yang sama supaya akhirnya pertempuran di G ataupun di P ni seimbang. Begitulah mungkin sikit sebanyak kongsi kan. Okay. Menarik kepuasan daripada Ustaz Noman tadi. Saya pun tertarik lah bila Ustaz Noman sebut peranan yang menyokong gerakan ya. Hello, dengar? 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 Dengar. Dengar. Okey. Ada komen dengar. Okay, kita pegang tak? Mudah sikit. Okay, yelah, saya tertarik dengan kupasan Ustaz Noman jadi tentang bagaimana yang menyokong P dan juga gerakan HMS secara ketenteraannya adalah proksi-proksi yang bukan berbentuk rejim ataupun kerajaan yang rasmi tetapi sebaliknya mereka yang dikatakan sebagai pemberontak, dikatakan sebagai kumpulan penganas sebagainya lah. Tapi itulah, bila kita mengambil neraca apa yang dikatakan oleh Barat sebagai ini kelompok penganas dan sebagainya, ada satu cara fikir yang sebenarnya kita perlu perhatikan semula lah kan. Kenapa kumpulan-kumpulan yang menyokong untuk pembebasan P, pembebasan G dan sebagainya dikategorikan sebagai penganas kan, dikategorikan sebagai mereka yang yang patut dihapuskan dan sebagainya, mereka yang ekstremis. Sebaliknya negara Bintang Daud yang melakukan keganasan genosid selama puluhan tahun, bermula sebelum Nakbah lagi 1948 sampai ke hari ini kan, dikatakan ada hak untuk mempertahankan diri mereka kan, hatta hak mereka dijamin oleh PBB dan juga negara-negara Barat kan. Tapi itu menunjukkan satu masalah yang berlaku dan hari ini terlondeh ataupun bagi saya telah terlihatlah wajah sebenar yang dikatakan sebagai sistem Barat ni, yang kalau kita lihat mungkin kita flashback sikit dalam sejarah kan. Kalau kita mengharapkan kepada PBB ataupun UN sebagai satu penyelamat kan, ataupun sebagai satu solusi kepada konflik yang berlaku ni, kita lihat sendiri daripada sejarah Balfour kan, 1917, kemudian kepada deklarasi 1947 yang akhirnya telah menyebabkan wilayah Palestin, wilayah P yang dahulunya berdaulat kan di bawah Osmaniyah, akhirnya telah diserahkan kepada British dan sebelum diserahkan kepada kelompok Yahudi Zionis ni lah akhirnya terbentuklah sebuah negara Bintang Daud. Dan inilah, adakah ini yang kita harapkan sebagai penyelamat, hatta mereka sedangkan mereka inilah yang asalnya menyebabkan berlaku konflik pada hari ini kan, kalau kita lihat. Dan sebenarnya kami ulas juga dalam e-book ni kan, sedikit lah, antaranya adalah bagaimana sistem-sistem dunia telah disusun, telah dibina dan dibentuk untuk memastikan negara Bintang Daud ni kekal berkuasa sampai ke hari ini kan. Secara logiknya, macam adakah logik sebuah negara kecil yang kalau rakyatnya hanya sekadar 6 ke 7 juta orang boleh menentukan dan boleh melanggar dasar PBB tanpa diambil sebuah tindakan yang drastik dan juga tindakan yang bersifat keras seperti mana negara-negara lain yang kenakan embargo, contohnya Iran, Iraq sebagainya kan. Tetapi kalau kita telusuri sejarah dunia selepas Perang Dunia Kedua, bagaimana sistem-sistem yang telah dibangunkan, dibentuk daripada ekonominya, daripada politik, daripada kewangan dan sebagainya, membolehkan negara yang Bintang Daud ini telah dibentuk kan, dan menyebabkan proses genosid itu berlaku sampai ke hari ini. Dan kita lihatlah, mungkin ada orang berkata kan, sistem ni sebenarnya sedang menuju satu bentuk kehancuran kan, dengan dunia setelah beralih kepada kuasa-kuasa baru kan. Kalau sebelum ni mereka melihat negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, seperti Perancis, seperti British dan sebagainya, tapi hari ini mereka melihat negara-negara ini sudah mula menuju keruntuhan dan pergi ke negara-negara lain sebagai alternatif. Artinya kalau kita lihat dalam isu BRICS, negara besar seperti Rusia, China
menjadi satu pilihan oleh negara-negara dunia ketiga ataupun negara-negara kecil ni untuk duduk di bawah payung mereka. Tetapi mungkin kita boleh persoal semula, adakah dengan beralihnya kiblat, contohnya daripada barat ke kuasa timur seperti Rusia dan China ni, akan mengubah nasib rakyat P? Satu persoalan yang kita patut boleh tanyalah. Dan kalau kita lihat adanya wujud aktor-aktor ataupun wujud anasi-anasi yang sebelum ni tidak diambil kira dalam dalam perkiraan geopolitik, antaranya seperti MNC, syarikat-syarikat gegasi antarabangsa yang hidup sampai ke hari ini. Apabila berlakunya contohnya kenaikan ataupun berlakunya kebangkitan China sebagai kuasa ekonomi, kita lihat MNC ni juga telah beralih kapital mereka kepada China. Dan adakah orang di belakang ni adalah orang yang sama? Itu persoalan yang patut kita telusuri dan juga cuba kita jawab. Dan sebenarnya adakah telah berubah kerangka dunia daripada tidak menyokong wilayah P kepada menyokong wilayah P dengan berubahnya kuasa dunia? Itu persoalan-persoalan yang patutnya kita perhatikan dan juga kita lihatlah. Ustaz Umar masih ada di talian? Mungkin internet tak berapa stabil. Tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil menunggu Ustaz Ruman kembali ke talian ni, tujuan ataupun antara perkara yang kita bincangkan ni adalah semua telah kita tulis dan juga telah rakamkan dalam negara berdaulat Palestin, bagaimana kuasa nasional sebagai asas kepada pembebasan wilayah P lah. Jadi kami telah ungkap secara satu persatu dalam buku ini, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kandungan dalam link di bio. Boleh lihat di laman web kami, ada buku tersebut, dan juga ada kandungan lah yang telah kami nyatakan dalam buku ini, bagaimana kami ungkap satu perspektif baru dalam kita melihat apa yang berlaku konflik di wilayah G dan juga wilayah P dan juga Timur Tengah secara umumnya, kepada satu bentuk cara lihat ataupun cara fikir yang baru, kan? Yang kalau kita lihat banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya kita boleh jawab dengan memahami kerangka ini. Itu satu yang cuma kami bawakan, dan buku ini sebenarnya tak adalah berat sangat, kan? Kami memang menyatakan secara bentuk kerangka, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan mengharapkan fakta dan sebagainya, tidak ada di sinilah. Kami memang menyimpulkan itu dengan dalam bentuk naratif dan juga dalam bentuk kerangka yang supaya mudah difahami sebagai satu kaedah ataupun satu cara berfikir yang barulah. Jadi Ustaz Umar kena kembali. Harap internet menyerbahi kita malam ni. Okey, bila Ustaz Umar sebut tadi tentang isu Iran dan sebagainya lah, satu soalan yang sebenarnya ramai orang tanya, mungkin Ustaz Umar boleh bagi pencerahan dan sebagainya. Sebenarnya apa stand yang ataupun sikap kita yang betul lah dalam isu Iran dan juga contohnya kumpulan HZB di Lebanon ni? Adakah kita kena menyokong sepenuh jiwa ataupun kita kena menolak sepenuh jiwa, atau bagaimana? Mungkin ada pandangan yang orang yang memang mengkaji di lapangan ni boleh bagi gambaran kepada kita dan bagi pencerahan kepada kita. Ada talian ke? Ada soalan ke? Sambil menunggu Ustaz Umar jawab soalan saya ni, soalan cepumas ni, mungkin ada soalan yang boleh saya jawab dulu. Jadi soalan yang antara yang adalah, apa pelajaran untuk Malaysia? Adakah kita cukup berdaulat dan berpotensi membantu saudara di sana? Ini satu persoalan yang sebenarnya agak berlegar lah di kalangan rakyat ataupun Islam di Malaysia. Sebenarnya apa peranan yang kita boleh buat selain daripada memberi sumbangan? Setiap tahun bila berlaku perang, maka kita akan menyumbang kewangan, kita akan jadi tentera bawang membelasah musuh-musuh kita di media sosial, di laman sosial dan sebagainya. Dan kita bertanya, sebenarnya apa lagi kemampuan yang ada pada kita yang sebenarnya kita boleh guna untuk membantu, kan, saudara-saudara kita di wilayah P dan juga di wilayah G. Dan kalau kita lihat sebenarnya kemampuan yang ada di negara kita ni
ada lebih besar daripada apa yang kita fikirkan dan juga kita lihat. Kalau kita lihat dalam potensi yang ada, sebenarnya kalau kita benar-benar membangunkan negara kita sebagai sebuah negara yang dihormati di dunia, bukan sekadar kerana namanya baik kan, bukan sekadar kerana ada muncul tanda KLCC dan sebagainya, tetapi kalau kita benar-benar membangunkan kuasa yang negara lain akan hormati. Okey. Kan kalau kita benar-benar membangunkan negara yang kuat dari sudut ekonominya, ketenteraannya, teknologinya, keilmuannya, maka saya lihat peranan kita akan lebih berbeza dalam isu menangani isu yang berlaku di wilayah P ni kan. Dan kalau kita lihat Malaysia sendiri ada ruang lagi untuk memainkan peranan yang lebih besar, bukan sekadar menemplak negara bintang laut di PBB, tetapi boleh mengumpul kekuatan negara-negara Islam yang lain untuk membentuk, kita sama-sama membentuk kekuatan agar kita boleh melawan kelompok yang mempertahankan negara bintang laut ni, sehingga akhirnya negara-negara itu tunduk kepada kehendak dan kemahuan kita. Itu sebenarnya satu kemampuan yang kita boleh bangunkan, dan potensi itu ada. Cuma kita perlu membangunkan dengan kerangka yang betul, yang berfikir dalam kerangka untuk membangunkan kuasa, dan akhirnya dengan kuasa itulah kita boleh guna untuk nego dan juga untuk dapatkan apa yang kita mahukan. Ustaz Numan terkeluar, saya cuba invite sekali lagi. Harap masih offline ni okay, jap. Macam-macam ujian dan dugaan yang kita hadapi pada malam ini. Ada soalan lain? Oh ya, ada ni ke? Ada dapat warning ke? Okey, tak apa. Ni Putra Imbas kata dia tak boleh pun isu negara P ni. Betul? Oh, ada soalan Inilah, sebenarnya kalau kita perhatikan sebelum berlakunya perang 7 Oktober ini adalah telah berlaku satu pergerakan yang kita kenal sebagai normalisasi bintang laut lah, ataupun dalam dalam bahasa Arab tatbiq, yang telah cuba untuk merangkul negara-negara Timur Tengah ni supaya menyokong projek pembentukan negara bintang laut dan keselamatannya dijamin. Itu yang telah berlaku tanpa kita sedar lah. Kalau yang siapa yang follow isu antarabangsa mungkin akan nampak perkara ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat antara sebab gerakan H dan juga kelompok Q menjustifikasi mereka memulakan perang pada 7 Oktober ini adalah kerana mereka mahu intervene, ataupun kerana mereka mahu memastikan proses ini tidak berjaya kan. Kerana mereka tahu kalaulah dunia Arab ni dirangkul di bawah projek negara bintang laut ni, sudah tentulah perjuangan mereka akan berakhir kan. Hatta kalau mereka boleh bayangkan, perjuangan mereka tidak akan mendapat sokongan seperti mana yang berlaku pada hari ini. Itu antara hujah lah. Tapi itulah, Ustaz Numan sudah kembali, harap boleh stabil line tu. Ada soalan cuba mas tadi tentang apa stand kita kepada negara seperti Iran, negara Syiah ni. Adakah kita kena tolak 100% kerana mereka ni Syiah, ataupun kita kena terima 100% kerana mereka ni membantu HMS dan juga rakyat P? Sebab kalau kita lihat saya lihat baru-baru ni seorang mufti lah, saya tak sebut nama lah, dahulunya kritikal kepada Iran, sangat ketika ancaman Syiah dan sebagainya. Tetapi baru-baru ni kalau kita lihat statement dia, dia kata tak ada satu negara Arab pun yang hantar roket, yang boleh hantar roket kecuali negara Iran ni. Jadi mungkin apa pencerahan yang mungkin Tuan Numan boleh share, mungkin buat kajian di lapangan, apa yang sebenarnya stand kita yang betul kepada negara seperti Iran ni. Silakan. Baik, kalau kita nak sebut isu pasal kerjasama ataupun bantuan daripada pihak-pihak yang kita boleh kata mewakili mungkin fahaman Syiah, negara seperti Iran ataupun gerakan Hizbullah di Lebanon ataupun angkatan Ansarullah Yaman itu sendiri. Jadi itu semua
sebahagian daripada tim-tim yang berasaskan ataupun ideologinya Syiah lah. Baik, benda ni agak rumit untuk kita katakan. Pertamanya memang kita takkan jumpa satu titik temu yang semua orang setuju. Semua orang akan ada pandangan masing-masing dalam perkara ni. Cuma kalau kita lihat balik pun, kita soroti dari sudut bagaimana bentuk kerjasama terutamanya pihak HMS dengan Iran sebelum ni, dan juga yang pernah disebut oleh Syahid Ismail Anhish ketika mana dia mengulas tentang perkara ni. Jadi akhirnya kita faham kerjasama yang mereka lakukan dengan terutamanya Iran dan juga pihak yang lain adalah dalam bentuk tanpa syarat. Maksudnya bantuan ni adalah lebih kepada bantuan berbentuk ketenteraan, mungkin persenjataan, dalam keadaan maksudnya benda tu tidak diletakkan syarat yang menyebabkan mereka terikat. Namun kita faham maksudnya dilema dalam isu ni, sebab kita tahu konflik yang berlaku bukan sekadar di Palestin, dekat dunia ni banyak konflik di wilayah-wilayah yang lain, yang mana di sebahagian besar wilayah yang lain, terutamanya di Syria, di Iraq, di Yaman, di Lebanon. Maksudnya kita kat sini banyak isu pertembungan antara umat Islam Sunni dan juga pihak Syiah ni, yang mana di sana juga berlaku pertempuran berdarah, pembunuhan dan sebagainya, yang menyebabkan umat Islam menjadi dilema lah. Saya sendiri pun tahun 2022 sempat pergi ke Syria untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan, dan kita lihat kemusnahan yang kita lihat di Gaza hari ini sebenarnya dekat Syria tu dah berlalu hampir 12 tahun, kemusnahan yang sama. Jadi dahsyat sebenarnya. Jadi akhirnya bila kita sebut ni, nak kata adakah kita sokong tak sokong, bagi saya dia tak ada satu jawapan yang kita nak sokong sepenuhnya pun susah nak sebut, dan juga nak tolak sepenuhnya pun susah. Dalam keadaan geopolitik di Timur Tengah ni sangat berselirat, dan yang lebih menjadi dilema adalah apabila orang yang ataupun negara yang kita harapkan yang terdekat untuk bantu kita tak bantu kita, maka rakyat pi ke dan bertahan. Maksudnya kalaulah orang ataupun negara patutnya membantu mereka tak bantu mereka, akhirnya mereka terpaksa pergi mencari bantuan kepada kumpulan-kumpulan ataupun tempat lain. Tapi kena faham urusan mereka itu lebih adalah dalam bentuk strategi perang dan juga ketenteraan. Dan kita lihat sehingga hari ini HMS masih lagi tidak menggadaikan prinsip dan juga apa-apa ideologi dia dalam untuk membentuk kerjasama ni. Jadi benda ni pun buat masa sekarang ni lah dalam keadaan yang kita lihat kebuntuan yang berlaku, maksudnya tak ada suatu gerakan menyeluruh daripada dunia ataupun negara-negara Islam. Jikalau ada bantuan ataupun serangan daripada pihak Iran dan juga sekutu-sekutu dan juga proksinya, maksudnya kita lihat benda itu sebagai sesuatu yang melegakan rakyat PI dan juga pejuang dia untuk satu tempoh yang singkat. Tapi adakah dia akan menjadi solusi menyeluruh? Bagi saya itu tidak akan menjadi solusi yang menyeluruh. Sebab kita lihat, kalau kita lihat the bigger picture ataupun maksudnya situasi yang lebih besar, maksudnya semua pihak ada juga kepentingan masing-masing. Maksudnya sekarang ni bukan P ni je yang ada masalah kat dunia ni, orang lain pun ada masalah dan dia ada kepentingan, ada juga matlamat yang mereka nak capai. Jadi adakah sejauh mana bantuan tu, maksudnya mereka bantu tu atas sebab apa, dan juga sejauh mana, itu yang akan menjadi persoalan. Jadi orang kata Iran, orang kata China, orang kata Rusia, kata adakah mereka akan bantu? Pertamanya mereka bantu tu sebab apa? Maksudnya adakah untuk menyokong sepenuhnya pembebasan Palestin ataupun untuk mengekalkan ataupun untuk meluaskan pengaruh geopolitik mereka dekat rantau ni. Jadi tujuan kemudian sejauh mana mereka akan pergi, bantuan tu mereka sanggup pergi sampai ke mana? Adakah sampai ke tahap pembebasan Palestin? Jadi kita lihat agak sukar untuk sampai ke tahap tu, sebab laungan yang dilaungkan oleh negara-negara di seluruh dunia, terutamanya dalam PBB, adalah two-state solution. Jadi itu yang mereka nak capai kan, untuk berlakunya satu agenda pemisahan ataupun agenda penubuhan dua negara yang dianggap berdaulat kedua-duanya lah. Jadi kat situ solusi menyeluruh kita masih lagi tidak
tidak nampak kat situ. Cuma untuk meringankan kelegaan, dan kita faham kalau kita sendiri berada di tempat rakyat P pun, maksudnya mereka akan hargai setiap bantuan yang sampai, tak kisahlah daripada mereka yang berlainan ideologi dan hatta berlainan akidah sekalipun. Jadi benda tu dapat meringankan mereka. Cuma untuk long term ataupun misi penuh untuk pembebasan Palestin ni, bagi saya jawapan dia kembali semula kepada keseimbangan kuasa tadi tu. Untuk mengembalikan keseimbangan kuasa di rantau dunia Islam, negara Islam ni, untuk duduk betul-betul berada dekat belakang P, barulah maksudnya kita boleh lihat benda ni akan dapat diselesaikan secara menyeluruh. Dan untuk negara-negara tu duduk di belakang P, prasyarat dia adalah untuk mereka mengukuhkan ataupun menjadi sebuah negara yang betul-betul berdaulat. Bila kita sebut berdaulat ni, dia bukanlah maksudnya berdaulat tu sekadar negara tu diiktiraf oleh PBB. Kita masukkan sini, kedaulatan tu adalah dari sudut bagaimana mereka mengukuhkan kuasa nasional di negara masing-masing. Maksudnya mereka mampu untuk menghadapi sebarang tekanan tanpa bergantung dengan luar. Dari sudut pelbagai lah, sama dari sudut ekonominya, ketenteraannya, politiknya, keterjaminan makanannya, sumber-sumber keperluan air dan lain-lain. Jadi maksudnya kalau berlaku apa-apa konflik yang menyebabkan kita akan disekat ataupun dipulaukan kerana kita menyokong Palestin, jadi negara tu mampu bertahan dan mampu untuk membuat pilihan dia sendiri. Contoh kecil yang kita boleh lihat apa yang berlaku kepada Qatar beberapa tahun lepas, walaupun kita tidaklah kata itu contoh yang sepenuhnya tepat, tapi kita lihat bagaimana walaupun mereka di pulau, mereka disekat, tapi dia boleh bertahan untuk suatu tempoh kerana dia telah menyusun lebih awal senario apa yang terjadi kalau mereka disekat. Jadi ekonomi mereka boleh terus berjalan, mereka ada rangkaian, maksudnya rakan negara-negara yang boleh terus memberi bantuan kepada mereka. Jadi kerangka itulah hanya lebih luas, bukanlah nak kata itulah rujukan dia yang sepenuhnya, tapi maksudnya bagaimana untuk semua negara Islam ni membina kekuatan nasional mereka yang menghasilkan kedaulatan untuk boleh menentukan apa yang kita nak. Jadi bila kita cakap ZAC ataupun ISR tu perlu dihentikan, maka kita boleh laksanakan. Dan benda ni perlukan sekumpulan dan sebaiknya adalah keseluruhan negara Islam tu sendiri lah. Jadi sebab tu untuk faham lebih panjang, bagi saya kita nak cerita malam ni memang tak sempat dapatkan e-book terkini yang diterbitkan oleh Iris ni. Saya sendiri dah baca dan bagi saya dia sangat bagus untuk kita membuka kerangka fikiran kita untuk memahami akhirnya pembebasan Palestin itu bermula daripada diri kita sendiri kan. Bukan isu penduduk dekat G tu, tapi daripada negara kita dan juga kita sendiri boleh main peranan. Macam mana dapatkan e-book ni dan kita cuba fahami kerangka pemikiran yang cuba dipaham kat sini. Bagaimana daripada negara yang berdaulat tu boleh membawa kepada pembebasan P. Baik, terima kasih Ustaz Umar atas jawapan yang cukup tuntas. Jawapan yang itulah lebih kurang. Maksudnya hari ini benda paling banyak pada isu Iran tu kita kena melihat kepada ini. Baik, terima kasih Ustaz Umar atas jawapan yang begitu tuntas, yang memang saya mahukan jawapan tersebut. So, kalau boleh saya simpulkanlah, sebenarnya apa yang diperlukan pada masa akan datang ataupun hari ini adalah untuk kita menyatukan satu agenda yang jelas kan, dari sudut membina satu agenda untuk membebaskan P ni dengan betul lah, which is untuk membebaskan P ni kita kena bebaskan dulu negara-negara kita daripada masih lagi dikongkong oleh negara-negara kuasa besar dan juga isu antarabangsa lah kan. Dan kalau kita mampu membina kekuatan ini, kalau kita boleh bayangkan satu negara Islam seperti Qatar tu mampu untuk survive, kalaulah 50 ataupun 70 negara Islam mampu membina kekuatan tersebut, bayangkan kalau kita bina coalition
Dan kalau orang kita hari ini OIC ni tidak ada fungsi dan sebagainya, bayangkan OIC yang dibina oleh negara-negara Islam yang ada kuasa. Kan, tentu dari sudut negosiasinya, dari sudut kuasanya, dari sudut kehendak dan juga apa yang dimahukan tu akan dituruti oleh negara-negara lain. Tidak seperti yang berlaku pada hari inilah. Dan saya ulangi lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan e-book negara berdaulat sebagai kuasa nasional sebagai ke arah pembebasan P sebagai satu kerangka fikir yang saya rasa mungkin agak baru dan juga mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh fahamkan, dan kami berharap juga akan disebarkan kepada kenalan saudara sahabat andai, kepada ketua kampung sebenarnya, supaya kita membuka satu ufuk baru perbincangan yang sebenarnya kita ikhlaslah untuk kalau betul kita kata kita mahu, kita kesian ataupun kita simpati dengan apa yang berlaku pada saudara kita di P, apakah lagi pertolongan yang sebenarnya kita boleh beri selain daripada kewangan adalah kita membina satu ketumbukan baru dari sudut pemikiran, dan bahawa kuasa perlu dibentuk daripada tanah kita sendiri dan tanah negara-negara Islam yang lain, sehingga akhirnya negara P boleh berdiri dan berdaulat, dan kita boleh solat di Masjidil Aqsa satu hari nantilah. Seperti mana kita lihat negara haram Bintang Daud disokong oleh negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, seperti British dan sebagainya. Seperti itulah juga sokongan yang perlu kita bina dan kita perlu perkukuhkan untuk kembali mendapatkan sebuah negara P yang berdaulat. Jadi mungkin sekarang kita dah lebih daripada sejam live pada malam ini. Mungkin Ustaz Noman ada kata-kata akhir sebelum bila kita berhenti pada malam ni. Silakan. Baik, jadi kita pun hari ini masanya genap setahun Taufan Al-Aqsa, dan kita tahu bahawa isu ini bukanlah baru setahun, dia dah berlarutan sebenarnya lebih daripada 100 tahun yang lalu. Dan kita jangkakan maksudnya mungkin konflik yang terkini ni sejak 7 Oktober ni mungkin akan berlarutan lebih lama. Tak mustahil dia akan jadi 2 tahun, 5 tahun ataupun berpuluh-puluh tahun sehinggalah P itu dibebaskan. Cuma kat sini saya nak kita lihat balik bagaimana satu situasi yang pernah berlaku zaman dulu, kerana Masjid Al-Aqsa tu, Baitul Maqdis dijajah oleh kuasa bersalib di Eropah bagi 84 tahun merupakan, dan bagaimana Salahuddin Ayyubi putus asa walaupun dia lahir di tengah-tengah, maksudnya dia dilahir tu dalam keadaan tempat tu masih dijajah dan rasa lemah. Kita pun berada di dalam situasi yang hampir sama, dan kita tak boleh rasa putus asa dan menyerah. Mungkin boleh jadi kita bukanlah generasi Salahuddin pun generasi Al-Fatihah, tapi kita kena berusaha menjadi generasi Nuruddin, iaitu generasi yang berada di belakang, yang buka jalan. Sebagaimana sebelum Umar Khattab berjaya membuka Baitul Maqdis, sebenarnya telah dibuka jalan Nabi Rasulullah SAW dulu, dan untuk menuju ke penting kita usaha, kita rancang strategi perjalanan. Benda tu kemenangan akan datang bila kita tak tahu. Dan akhir sebagai penutup, apa yang saya nak sebutkan, apa yang pernah disebut oleh HMS dalam mereka punya piagam ataupun mereka punya perlembagaan organisasi mereka pada tahun 1988 disebut isu Palestin ni adalah isu yang terkait dengan 3 lingkaran. Pertama lingkaran P, kemudian lingkaran negara-negara Arab dan juga lingkaran umat Islam. Dan disebut adalah satu kesalahan yang besar ataupun satu kejahilan untuk kita mengabaikan mana-mana pihak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama kita lihat, isu yang berlaku sekarang ni bukanlah isu orang yang bertanggungjawab tu, orang yang ada kat tanah tu je. Dia berkait dengan kita. Sebab akhirnya Projek Z bukanlah ke atas tanah G ataupun tanah P itu saja. Kita boleh lihat Projek Z itu sedang meluas ke seluruh dunia dan sedang berada di dalam
mungkin di dalam negara dan juga tempat kita sendiri. Sebab tu kita kena sama-sama ni lah. Jadi teruskan momentum kita, walaupun apa dia akan berlaku, yang kita luntur, yang kita lemah, dan kita patut berasa malu dengan masyarakat di negara barat yang walaupun sebahagian besarnya bukan Islam tapi masih bersungguh sehingga hari ini. Patutnya kita yang lebih utamalah untuk bersemangat dan bersungguh. Jadi teruskan follow Iris untuk kajian-kajian yang terkini, dan teruskan follow Dunia Palestin untuk mendapatkan perkembangan yang laju dan terkini di P lah, dan boleh sewa-sewakan. Dan jangan lupa dapatkan kita punya e-book yang terbaru ni berkaitan dengan negara berdaulat dan juga kuasa nasional untuk membebaskan Palestin. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Roman atas rumusan yang cukup membekas lah. Harap tuan-tuan dan puan sekali lagi boleh dapatkan e-book, link di bio kami, Iris Institute, dan boleh dapatkan, dan tuan-tuan boleh ikuti perkembangan semasa dunia P di dunia Palestin, dan juga kajian-kajian tentang apa yang berlaku di dunia, di wilayah P ni di Iris Institute lah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Uman bersama kita pada malam ini, dan kita berharaplah semoga the next perbincangan ataupun live kita adalah membincangkan apa selepas Q dan juga rakyat G menanglah dalam perang ni, insya-Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemenangan kepada kita, kemenangan kepada umat Islam, kemenangan kepada umat Islam di wilayah G dan juga di P. Wallahu alam. InsyaAllah saya tutup live pada malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.